Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So kita sambung lagi dengan topik yang sama, okay, di bawah chapter Shaft and Associated Part. Okay, kita tak habis lagi topik Associated Part ni. Okay, pertama hari tu kita dah tengok pasal jenis-jenis connection, okay, yang kita sebut sebagai mounting parts, okay, untuk prevent axial motion ataupun axial punya ataupun radial punya motion untuk kita punya rotating element. So kita dah tengok benda tu. Dan yang kedua kita dah tengok penyambungan antara dua shaft, okay, shaft A, shaft B, dan kita menggunakan connector untuk kes ni, coupling, okay, coupling untuk transmit torque daripada shaft A kepada shaft B, okay, contohnya macam tu. Dan juga yang terakhir, untuk case associated part kita nak tengok adalah universal joint, okay. Contohnya kalau ada dua shaft, dua shaft tu tidak align, macam kes sebelum ni, dia shaft tu seolah-olah macam align lah, So ada satu benda ataupun application yang kita mesti menggunakan universal joint, Contohnya saya ada dua shaft yang tidak align, tapi saya nak transmit power ataupun torque, daripada satu lokasi ke satu lokasi yang lain, dia tidak align macam tu, okay. So saya boleh menggunakan universal joint. Sebab universal joint ni dia boleh allow some misalignment, greater alignment, okay, masih boleh transmit power dan juga speed, okay. Kalau yang macam sebelum ni shaft, okay, let's say kalau tak ada universal joint, universal joint ni tidak pernah wujud dalam dunia ni. So maksudnya kita akan gunakan straight shaft, okay. Kalau kereta, kalau saya nak transmit power, power yang di-develop oleh engine, okay, internal combustion engine daripada depan tu, okay. So saya nak transmit that power tu daripada depan kepada rear punya automobile, okay, bahagian belakang tu. So basically saya akan nampak straight shaft pula, okay, nampak buruk lah, So shaft tu akan nampak dekat bahagian bawah seat kita, okay. Sebab tu kita ada wujudnya this jenis yang kita panggil sebagai universal joint. Dan untuk case universal joint ni kita ada dua jenis, dua kategori. Yang kita panggil pertama adalah hook ataupun kardan, atau nama lain dia kardan. Dan juga lagi satu adalah, kita ada lagi satu di bawah ni adalah rest bar, okay. So hook dengan kardan ni kita boleh tengok, kedua-dua ni kita boleh nampak di dalam automobile punya industri, okay. Basically kalau kita tengok di bahagian kereta, okay, so untuk jenis hook ataupun kardan, dia akan nampak kita bila kita nak transmit transmission, power transmission daripada depan ke bahagian belakang, So sebelum kita nak transmit tu, kita ada satu universal joint, yang kita boleh nampak kat sini, untuk case ni. So yang ni yang kita panggil sebagai universal joint tu, okay. Dan kalau dia zoom in, kita akan nampak dia lebih kurang macam ni lah, okay. That is a universal joint untuk case hook ataupun kardan, okay. So kalau kita tengok, so dia, kalau tengok dalam basic single hook joint ni, so dia akan terdiri daripada yokes, okay. So ni adalah yokes, okay, this one, okay, yokes, okay. Dan dia attach dengan ada pin, kalau kita perasan kat sini dia ada pin kat situ, okay. So ni pun pin juga, this is a pin, okay. Dan dia boleh freely to rotate, dan juga dia boleh freely juga dengan some angle lah, Sebab tu untuk case yang ni, kalau kita ada satu application tu memang ada greater misalignment, alignment yang very greater, kita boleh gunakan this hook joint. Tapi hook joint ni dia ada kelemahan dia, okay. Kelemahan dia usually dia susah untuk case hook ataupun kardan ni, dia susah untuk maintain speed lah, Yes, bila kita ada some angle sedikit, okay, so rotation dia tidak sama seperti input, Contohnya case input ni adalah driving shaft ni, ataupun kalau kita tengok daripada engine, so this is a driving shaft, kepada kita punya driven shaft, okay. So ataupun kalau kita zoom in kat sini, kita akan nampak ini adalah kita punya driven shaft, di situ ini adalah driving shaft, okay. So bila ada some angle, okay, rotation dan angle, so basically speed dia tidak sama dah, This speed, selalunya this n dah tidak sama dengan this n jugalah, So n1 dan n2, okay, selalunya dia boleh jadi tidak sama nilai dia lah, So
So disebabkan oleh disalignment ni akan menjadikan dia sebegitu So ini untuk kes hook ataupun kardan. Okey. Banyak juga sistem yang menggunakan benda alah ni. Okey, bukan saja di automotif sajalah So boleh cari application lain. Sebenarnya dekat gerabak kereta api pun, okey, antara satu gerabak ke gerabak yang lain, so kat situ pun ada satu hook joint. Okey, sebabkan benda tu kan boleh freely contohnya kalau rail tu ada bengkok, so benda tu boleh freely daripada satu gerabak ke gerabak yang lain. So antara gerabak dan gerabak tu ada satu hook joint di situ. Okey, so tu another application lah So ada lagi satu, okey, sebabkan kita ada dua jenis tadi, satu adalah hook ataupun kardan, dan kita ada lagi satu yang kita panggil sebagai respa. Okey, so respa ni selalunya kita boleh tengok dekat bahagian front automobile So bahagian kereta, bahagian depan mesti ada respa. So ini adalah respa punya joint. Okey. Respa, okey. Saya tulis sikit respa. So respa ni kalau kita tengok dia punya interior, kalau kita boleh buka benda tu. So ini adalah dia punya interior sebelah kanan Gambar sebelah kanan ni adalah interior dia. So interior dia ada seolah-olah macam ada bola di situ, macam bearing sikit macam tu, okey. Dan dia boleh freely to rotate. Okey. Dan kebaikan guna respa ni, dia boleh bagi constant velocity. Okey, sebab tu kita nampak kat situ dia tulis CV, is a constant velocity. So dia kena pastikan CV antara drive shaft, okey, dan juga dia punya output dia adalah samalah. Okey, sebab tu CV yang paling sesuai digunakan untuk front automobile, sebab kita nak pastikan kita punya tayar itu bergerak dengan secara constant. Okey, tapi untuk back ataupun belakang punya kereta, okey, so kena ada juga sedikit perubahan. Kalau tidak, kalau dalam brake system kita akan ada isu lah So sebab tu ada gunanya transmission di bahagian belakang tu untuk memastikan bila kita brake tu selamat lah sebab tu kelajuan juga tak boleh sama antara front automobile dengan back automobile lah. Okey, tapi untuk kes tayar ni pun kita ada satu sistem juga, okey, bila nak cornering. So cornering pun respa ni memainkan peranan yang penting untuk help bila kita nak buat cornering dan sebagainya lah okey, sebabkan dia boleh bagi this constant velocity. Okey, apa lagi yang kita tinggal lagi? Okey, saya rasa dah dua ni saja. Okey, untuk kes universal joint kita ada hook kardan yang biasa punya yang selalu kita nampak di dalam application, dan kita ada juga yang special sikit kita panggil sebagai respa So respa special sebab dia akan pastikan bila kita cornering kalau kita belok pun rim tu akan bergerak kelajuan yang sama kita punya wheel. Okey, so itu saja untuk kes yang ni. Kita dah habis dah untuk topik shaft and associated part. Kita boleh masuk topik yang baru. Okay, kita jumpa lagi untuk next chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye bye.